ahli-ahli dalam badan eksekutif kabinet kita panggil menteri, betul tak? Bagaimana pula dengan Majlis Mesyuarat Negeri? Ahli-ahli yang dalam Majlis Mesyuarat Negeri kita gelar sebagai apa? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir History. Let History teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ketiga tingkatan 5, Raja Perlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Dan fokus untuk video kali ini, kita masih lagi dalam melihat 3 badan pemerintahan yang ada dalam negara kita. Subtopik 3.4. Alright, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Jadi dalam video yang sebelum ini, kita dah belajar tentang badan kehakiman dan juga badan perundangan. Apa fungsi badan kehakiman dan apa fungsi badan perundangan. Jadi kita berbaki satu lagi badan pemerintahan, iaitu badan eksekutif. Jadi siapa yang belum lagi tengok atau belum lagi check out video berkaitan dengan badan perundangan dan juga badan kehakiman, boleh check out video itu di channel YouTube saya, History. Alright? Jadi untuk video kali ini, kita akan fokuskan kepada apa itu badan eksekutif. Apa tugas badan eksekutif? Alright. Jadi badan eksekutif adalah salah satu daripada 3 badan pemerintahan penting yang menggerakkan pentadbiran dalam negara kita. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Apakah fungsi badan eksekutif? Okey, fungsi badan eksekutif adalah melaksanakan kuasa eksekutif dan juga dasar-dasar pembangunan. Senang kata, apa-apa bentuk pembangunan nak memajukan negara, dasar kemajuan negara dijalankan oleh badan eksekutif. Okey? Dan badan eksekutif sama macam badan perundangan dibahagikan kepada 2 jenis mengikut 2 kerajaan dalam sistem persekutuan, iaitu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Badan eksekutif kerajaan pusat atau kerajaan persekutuan kita gelar sebagai kabinet, manakala badan eksekutif kerajaan negeri kita gelar sebagai Majlis Mesyuarat Negeri. Okey? Jadi kedua-duanya menjalankan tugas yang sama, iaitu menjalankan kuasa eksekutif dan dasar pembangunan dan kemajuan, tapi di 2 kerajaan yang berbeza. Maksudnya kabinet menjalankan pembangunan untuk satu negara, untuk the whole Malaysia. Manakala Majlis Mesyuarat Negeri hanya menjalankan pembangunan di certain negeri saja. So maksudnya kat sini kita ada berapa Majlis Mesyuarat Negeri? Kita ada lebih kurang 13 Majlis Mesyuarat Negeri yang akan menjalankan pembangunan di negeri masing-masing. Contoh, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor akan menjalankan pembangunan di negeri Selangor. Kalau Majlis Mesyuarat Kelantan, di negeri Kelantan. Sebegitu. Alright? Jadi kita nak tengok satu persatu. Kabinet ni macam mana? Majlis Mesyuarat Negeri ni macam mana? Kita tengok yang pertama dahulu, kabinet. Kabinet inilah yang kita kenal sebagai menteri. Jemaah-jemaah menteri, Perdana Menteri. Itu semua kita panggil kabinet. Dan kita hanya ada satu saja badan kabinet dalam negara kita. Alright? Jadi tugas kabinet adalah untuk menggubal dasar negara dan pembangunan bagi kerajaan persekutuan. Dan ketua bagi badan kabinet adalah Perdana Menteri. Manakala menteri adalah ketua kepada kementerian. Sebab kita ada banyak kementerian di dalam negara kita. Kita ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan. Jadi setiap kementerian-kementerian ini ada ketua-ketuanya. Kalau Kementerian Pendidikan, ketuanya Menteri Pendidikan. Kalau Kementerian Kewangan, ketuanya adalah Menteri Kewangan. Kalau Kementerian Pertanian, ketua adalah Menteri Pertanian. Jadi tugas-tugas menteri adalah untuk menjalankan kuasa eksekutif untuk kementerian masing-masing. Kalau contoh saya Menteri Pendidikan, saya kena memajukan, kena membangunkan pembangunan dalam bidang pendidikan. Kalau saya adalah Menteri Pendidikan, saya kena memajukan bidang-bidang dalam bidang pendidikan. Kalau saya Menteri Kewangan, saya kena memajukan bidang kewangan. Sebegitu. Itu maksudnya. Pembangunan dalam bidang-bidang yang tertentu. Alright? Kita pergi pula kepada yang seterusnya. Contohnya kita ada Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian dan sebagainya. Alright? Dan seseorang menteri atau jemaah menteri perlu berpegang kepada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif bersama dengan parlimen. Maksudnya dekat sini badan eksekutif dengan badan perundangan ini mempunyai kaitan yang sangat-sangat rapat.
segala tindakan yang nak dilakukan oleh badan eksekutif perlu mendapat kelulusan daripada badan parlimen. Alright. Jadi senang kata, yang nak melakukan tindakan tersebut adalah badan eksekutif. Tapi kalau dia nak melakukan tindakan tersebut, dia kena bawa ke dalam parlimen, badan perundangan dahulu. Dia dah bincang dalam badan perundangan, kalau diluluskan, barulah tindakan itu boleh diteruskan oleh kementerian ataupun badan eksekutif. Itu maksudnya kaitan antara badan eksekutif dan juga parlimen. Jadi satu lagi, kalau kamu menjadi menteri, kamu perlulah orang kata bersetuju dengan segala dasar-dasar kerajaan yang telah dilakukan, yang telah dipersetujui dalam parlimen. Kalau ada mana-mana menteri yang tidak bersetuju dengan mana-mana dasar kerajaan yang telah ditetapkan, perlulah meletakkan jawatan. Alright. Sebab apa? Sebab kita inginkan unity, perlukan kesepaduan dalam kerajaan. Kalau dalam kalangan menteri itu pun dah berbeza-beza pendapat, itu akan menyebabkan pecah belah dalam kerajaan dan dia akan memberi kesan kepada pemerintahan negara. Jadi mana-mana menteri yang tak bersetuju atau berbeza pendapat dengan mana-mana dasar kerajaan yang telah ditetapkan, yang telah diluluskan, dia perlu meletakkan jawatan ataupun dia perlu menerima dasar kerajaan tersebut. Itu adalah dalam peringkat kabinet. Kita pergi pada yang seterusnya, iaitu MNN, Majlis Mesyuarat Negeri. Ahli-ahli dalam badan eksekutif kabinet kita panggil menteri, betul tak? Bagaimana pula dengan Majlis Mesyuarat Negeri? Ahli-ahli yang dalam Majlis Mesyuarat Negeri kita gelar sebagai apa? Kita gelar mereka sebagai Exco ataupun Executive Council. Maksudnya tugas mereka macam menteri tapi mereka khas untuk negeri mereka sahaja. Right. Jadi kuasa eksekutif tersebut, kuasa eksekutif yang tertinggi diberikan kepada Sultan ataupun YDP negeri di negeri masing-masing. Kalau kabinet, siapakah ketuanya adalah YDPA. Alright, ataupun orang kata yang memegang kuasa eksekutif kabinet adalah YDPA dan Perdana Menteri, manakala bagi yang memegang tampuk pemerintahan di Majlis Mesyuarat Negeri adalah Sultan dan juga Menteri Besar. Okey, jadi Majlis Mesyuarat Negeri ini dilaksanakan oleh ahli-ahlinya yang digelar sebagai Exco ataupun Kabinet Negeri. Kalau dekat Sabah dan Sarawak, kita gelar mereka sebagai Kabinet Negeri. Tapi fungsinya lebih kurang sama dengan orang kata Majlis Mesyuarat Negeri, nama saja yang berbeza. Dan ketua pentadbir bagi Majlis Mesyuarat Negeri ataupun Exco adalah Menteri Besar bagi negeri-negeri yang ada Sultan, ketua menteri bagi negeri-negeri yang tak ada Sultan seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan juga Sarawak. Okey, dapat dekat situ. Jadi ini adalah sedikit tentang badan eksekutif dalam negara kita. Jadi dah lengkap trilogi 3 badan pemerintahan dalam negara kita. Kita dah belajar tentang badan perundangan, kita dah belajar tentang badan eksekutif dan kita dah belajar tentang badan kehakiman. Alright. Jadi kalau korang ingin bahagian yang seterusnya, korang boleh komen di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow sosial media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama iaitu Histrozi. Let Histrozi teach you history. Sampai di situ saja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Alright, itu saja. Bye.